Hai, apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Memo dan Seram. Sesiapa yang suka lagu K-pop tentu boleh menghafal semua penyanyi di golongan K-pop Korea. Video kali ini adalah berkaitan dengan kes di salah seorang penyanyi di industri muzik. Kumpulan Big Bang mempunyai 5 ahli di dalam kumpulannya. Orang yang saya ingin menceritakan hari ini ialah Seungri. Seungri dilahir pada tahun 1990. Nama sebenarnya ialah Lee Seung-hoon. Dia adalah ahli Big Bang di syarikat YG Entertainment Korea. Seungri juga adalah ahli Big Bang yang paling saya sukai di dalam K-pop. Big Bang mula bernyanyi pada tahun 2006. Mereka berbakat dalam tarian, bernyanyi dan juga mempunyai wajah yang handsome. Semua peminat sangat tergila-gila suka kepadanya. Kumpulan Big Bang boleh dikatakan paling hebat dan popular dalam industri K-pop Korea. Dalam undang-undang di Korea, setiap lelaki Korea mesti mengikuti khidmat negara selama 18 bulan hingga ke 21 bulan. Oleh itu, ahli-ahli Big Bang masing-masing siap sedia berhenti bekerja sebagai penyanyi buat sementara waktu. Cuma Seungri yang berusia paling muda yang kekal tertinggal di Big Bang. Kemudian, YG Entertainment membenar Seungri membuat debut solonya pada tahun 2008. Seungri adalah seorang yang pandai buat bisnes. Dia pernah membuka sekolah latihan artis pada tahun 2001. Dengan populariti Seungri, sekolahnya sentiasa ramai peminat Seungri ingin menjadi pelajar di sekolahnya. Selain itu, Seungri juga mempunyai kedai ramen dan kafe di Jepun juga. Hasil usaha Seungri telah memberi kekayaan dalam kehidupannya. Dia juga berpeluang menjadi orang yang paling berpangkat tinggi di syarikat YG Entertainment. Tidak lama kemudian, Seungri membuka bisnes baru iaitu klub malam yang bernama Burning Sun. Tidak didugakan orang yang paling membuat bisnes seperti Seungri akhirnya telah terlibat sesuatu hal menyebabkan reputasi Seungri semakin buruk. Mengapakah Seungri telah dibenci oleh semua orang? Perkara ini bermula dengan berita yang mengejutkan seluruh Korea. Pada Januari 2019, berita MBC telah mengumumkan bahawa ada seorang lelaki bernama Kim. Dia telah dipukul oleh security guard di luar kelab malam. Ramai orang berfikir bahawa Kim tentu ada buat sesuatu hal buruk menyebabkan dia dipukul oleh security guard. Tetapi tiada sesiapa pun yang menyangka bahawa security guard memukul Kim kerana mereka tidak mahu Kim melindungi gadis di dalam kelab malam. Rupa-rupanya ada seorang gadis telah ditarik oleh seseorang lelaki. Kebetulan gadis itu melalui sebelah Kim. Gadis itu terus mengambil kesempatan memegang bahu Kim dengan kuat, meminta pertolongan dari Kim. Semasa Kim melindungi gadis itu, sikap pelindung Kim telah memarahi orang itu. Orang itu membawa gengnya iaitu security guard terus membawa keluar Kim dari kelab malam ke jalan raya. Selepas itu, mereka terus memukul Kim sekuat-kuatnya. Akhirnya, tulang rusuk Kim telah dipatahkan oleh mereka. Selain Kim dipukul oleh security guard, pekerja kelab malam itu juga memfitnah pelanggan Kim yang melakukan serangan seksual di dalam kelab malam. Tidak lama kemudian, polis telah sampai ke kelab malam. Kim berfikir dia ada peluang diselamatkan oleh polis. Tetapi Kim tidak sangka polis cuma membawa Kim seorang ke balai polis untuk disoal siasat. Sebaliknya, polis melepaskan security guard dan tidak menjalani soal siasat langsung. Malangnya, polis terus membawa Kim ke balai polis tanpa membawa Kim yang cedera ke hospital. Selepas berita itu disebarkan di seluruh Korea cuba mencari siapakah penculik gadis itu. Rupa-rupanya lelaki itu ialah pekerja berpangkat tertinggi di kelab malam itu. Maka ada orang mensyaki polis itu telah dirasuah oleh lelaki itu.
Perbuatan lelaki itu telah menyebabkan kemarahan seluruh orang Korea. Semasa polis sedang menjalani siasatan terhadap kes itu, mereka mendapati kes penculik di dalam kelab itu bukan saja menangkap gadis itu sahaja. Beberapa hari lalu, ada gadis lain telah diculik oleh lelaki lain. Perkara yang menyeramkan semua orang ialah penculik itu ialah security guard di dalam kelab itu juga. Berikut dengan video ini, gadis itu masih ada sedikit kesedaran untuk berjuang dan cuba melarikan diri. Tidak sangka, pekerja di kelab itu langsung tidak merasa terkejut dengan tindakan gadis itu. Malah, pekerja itu berpura-pura tidak nampak gadis itu. Selepas gadis itu berjaya keluar dari kelab malam itu, dia terus melapor polis terhadap perbuatan kriminal di dalam kelab itu. Duka citanya, polis tidak membantunya dan polis juga mengatakan CCTV di kelab itu telah dimusnahkan. Tidak lama kemudian, berita melaporkan nama kelab itu ialah Burning Sun. Kes yang berlaku di kelab malam Burning Sun itu menyebabkan 200,000 orang Korea berharap kes ini mesti bertindak serius dan bertindak cepat untuk menangkap penjahat itu. Kerana kes ini berlaku di Burning Sun, kes ini terus melibatkan kekumpulan Big Bang dan Seungri. Pada masa itu, semua peminat Big Bang masih tidak percaya idol mereka terlibat kriminal. Apabila keadaan menjadi lebih serius, Seungri tiba-tiba mengumumkan bahawa dia bukan pemilik kelab malam Burning Sun. Dia hanya membantu dalam perniagaan sahaja. Walaupun Seungri berbuat demikian, semua orang tetap tidak percaya kata-kata Seungri. Kes ini bukan saja melibatkan Seungri. Kawan-kawan dan rakan sekerja Seungri juga disoal siasat oleh pihak polis. Kes ini terlalu serius. Semua media dan polis terus mencari kebenaran dalam kes itu. Tidak didugakan oleh polis, polis menemui perbualan antara Seungri dan rakan lain di Kakao Talk apps. Perbualan di dalam Kakao menjadi bukti penting dalam kes itu. Semasa Seungri dibawa ke balai polis, orang yang kedua dibawa oleh polis ialah Jung Jo-young. Jung Jo-young dilahir pada 1989 di Indonesia. Dia mempunyai banyak pekerjaan di Korea, seperti penyanyi, pelakon, pengacara, DJ radio dan lain-lain. Jung Jo-young boleh dikatakan artis yang serba boleh di-career dalam music industry. Tidak lama kemudian, berita SBS telah mendedahkan perbualan Kakao apps di TV dan internet. Mesej Jung Jo-young telah menyebabkan kemarahan semua orang di Korea. Dia menulis cara-cara menangkap mangsa, seperti memberikan pil, menipu dan lain-lain. Dia juga berkata, cuba berpura-pura bercinta kepada wanita itu, supaya boleh berterusan buat seksual dengannya. Perbualan Jung Jo-young menyebabkan semua peminatnya marah dan sedih. Semua orang tidak berhenti menulis kata-kata marah di dalam komen Instagram, YouTube dan lain-lain. Akhirnya, Jung Jo-young mengaku kesalahannya pada 13 Mac. Dia menggunakan 14 Mac dan 21 Mac membuka interview wartawan untuk memohon maaf di depan wartawan. Pada 29 Mac, Jung Jo-young telah dibawa ke Mahkamah Seoul untuk berbicara dengan hakim. Dalam mahkamah, ramai mangsa wanita mengadu perbuatan jahat yang dilakukan oleh Jung Jo-young. Salah satu wanita mengatakan bahawa dia adalah peminat Jung Jo-young. Dia berpeluang berjumpa idolnya di kelab malam. Dalam kelab malam, dia semeja dengan Jung Jo-young, Choi Jung-hoon, pekerja kelab malam dan lain-lain. Tidak lama kemudian, wanita itu merasa sangat pelik bahawa dia tidak sedar diri selepas minum beberapa gelas arak. Selepas wanita itu terbangun dari mabuk, dia terkejut dirinya berbaring di sebelah Choi Jung-hoon. Selain itu, ada 5 lelaki menghina dan mengetawakan wanita itu. Mereka juga berkata, nak cari telur dalam awak? Jangan merasa heran, sebab kami telah melakukan hubungan badan. Terdapat juga
Pendakwa mengatakan bahawa Ju Jong-yong dan Choi Jun-hoon pernah mengadakan holiday trip kepada pekerja kelab malam. Mereka menjemput beberapa wanita cantik ke dalam holiday trip mereka. Tidak menyangka mereka berani menggunakan cara-cara yang sama untuk memeningkan wanita itu, lalu mengambil penggambaran video hubungan badan yang haram. Orang yang ketiga dibawa oleh polis ialah Choi Jun-hoon. Choi Jun-hoon adalah ahli kepada kumpulan rock FT Island. Dia dilahir pada tahun 1990. Sebelum Choi Jun-hoon bekerja sebagai penyanyi, dia adalah seorang YouTuber yang paling handsome. Populariti band boy FT Island juga sangat hangat di Korea. Oleh kerana Choi Jun-hoon ada berkaitan dengan kes Burning Sun, Choi Jun-hoon juga terbuka untuk interview lalu menunduk kepala meminta maaf kepada mangsa peminatnya dan seluruh dunia. Beberapa hari kemudian, akhirnya Choi Jun-hoon didenda masuk penjara selama 3 tahun. Dia juga harus menghadiri 80 jam rawatan keganasan. Selain artis terlibat dalam kes Burning Sun, orang yang bukan golongan artis yang ada berkaitan dengan kes ini ialah Yo In-so. Tugas Yo In-so adalah memberi bantuan dan cadangan kepada Seungri. Yo In-so juga bertanggungjawab mengendalikan hal elwa seperti mencari wanita untuk mengatur hiburan seksual, memberi rasuah dan menyelesaikan segala masalah. Di dalam grup KakaoTalk, status Yo In-so adalah lebih tinggi dan dihormati oleh semua artis di dalam grup. Orang yang status rendah harus memanggilnya Presiden Liu. Rupa-rupanya Yo In-so adalah suami kepada pelakon Korea terkenal, iaitu Park Han-byul. Suami isteri ini mempunyai sebuah syarikat yang bernama Yori Holding. Sebelum itu, Yo In-so dan Seungri pernah membuka klub malam yang bernama Monkey Museum. Pada tahun 2015 dan 2016, Yo In-so pernah mengaturkan 24 majlis perdagangan di luar negara. Dia juga menggunakan wang syarikat merasuahkan ketua polis Yi untuk menutup kes yang ada berkaitan dengan mereka. Apabila kes Burning Sun sudah dibongkarkan oleh media, Yo In-so dijatuh hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan dan 3 tahun percubaan. Kasihan kepada Park Han-byul, tidak mengetahui suaminya adalah seorang penjenayah. Sejak Seungri mendaftar diri ke khidmat negara pada tahun 2020, maka kesnya diserahkan kepada Mahkamah Tentera. Pendakwa raya mahkamah berpendapat sikap Seungri yang menolak kesalahan kepada orang lain menunjukkan dirinya tidak merasa kesal pada perbuatan lalu. Maka pada tahun 2021 Ogos, Mahkamah Tentera Hakim merujuk kesalahan Seungri yang terlibat dalam seks haram, berjudi, rasuah, perniagaan seks haram, menghasut pihak lain, membuat keganasan, pelanggaran undang-undang makanan, dan transaksi seks haram. Seungri dihukum penjara selama 3 tahun dan dia harus dibayar 1,15690 juta won. Mengapakah hukuman Seungri tidak berat berbanding dengan negara lain? Berikut kepada Hakim Mahkamah Tentera, Seungri tidak mempunyai rekod kesalahan sebelum itu. Selain itu, Seungri juga diselamatkan oleh sebahagian rayuan oleh mangsanya dan lain-lain. Walau bagaimanapun, kita sebagai peminat idol harus mewaspada dan juga menjaga keselamatan diri. Wajah yang handsome tidak bermakna hati yang baik. Jangan membiarkan diri sendiri mabuk di dalam cinta. Terima kasih menonton video hari ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe YouTube dan Instagram saya. Semoga kita menjumpa lagi di lain video.